Sebab saya tak tahu awak tengok ke tak, ikut tak PDP art kita ni. Sebab kita ni gini lah, kalau awak tengok kes harian kita dah mencecah nak 20,000 dah sehari. Saya rasa sekolah tak akan buka dalam masa dekat. So penilaiannya adalah PDPR ni. Okay, so kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Okey, jadi saya ingat sebelum kita masuk tajuk baru, tajuk 8, saya nak habiskan dululah. Sepatutnya video yang kalau awak tengok tu kita dah habis pencemaran udara, tapi saya tak puas hati. Saya ingat nak review balik lah kita punya tajuk pencemaran udara tu sebelum kita masuk tajuk 8. So sekejap saya nak present. Okey, so hari ni kita nak tengok pencemaran udara. Pencemaran kita ada dalam sekeliling kita ni ada udara lah. So kita tak lepas daripada pencemaran udara. Kalau kita hidup pada zaman dulu, pada zaman nenek moyang kita, mungkin udara masa tu sangat bersih, tidak tercemar. Okey, hutan-hutan banyak lah, hutan-hutan banyak, dan kehidupan pun manusia pun pada masa tu tak ramai lagi pada masa tu. Sekarang ni rakyat Malaysia dah ada 33 juta orang. Masa saya lahir kecil-kecil dulu berapa juta je ada. Sekarang ni dah 33 juta orang. Tu yang berdaftar, tak termasuk lagi Rohingya, tak termasuk lagi Bangladesh yang ada di Malaysia. So rakyat yang terlalu ramai dengan kapasiti tanah yang terhad. Sekarang kalau kita tengok di sekeliling kita, tak macam dulu dah. Dulu penuh dengan hutan-hutan di sekeliling. Kalau macam kat kampung saya tu, masa saya lahir tu, di tepi ada pokok durian. Di sebelah kiri ada pokok duku, penuh dengan hutan. Sekarang ni saya nak makan durian tu tak dapat dah sekarang. Sebab di kawasan sekeliling rumah saya di kampung tu dah naik pelbagai jenis bangunan perumahan, ada bangunan kerajaan, sekolah ada dah. Jadi kita jadi terhad dah. Bila penebangan hutan tu terlalu banyak, jadi udara kita dah tidak seperti dulu. So tujuan kita belajar pencemaran udara ni nak beri kesedaran lah pada kita punya masyarakat. Okay? Awak selaku pelajar tingkatan 1, kalau tengok mak ayah awak yang salah guna ke buat pembakaran sampah secara terbuka ke, tugas awak adalah menegur dia. Dan mak ayah kita ni ada setengah tu yang pada zaman dulu dia tak sekolah lah, dia tak tahu. So kita lah kena beri kesedaran. Okey, pencemaran udara berlaku merupakan satu keadaan melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Bahan pencemar ni ada banyak jenis, ada sulfur. Kalau sulfur tu dia boleh menyebabkan hujan asid. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Okey. So kalau kita nak tengok kualiti udara tak, berbeza. Macam kita di Dungu mungkin berbeza di Pulau Terengganu. Pulau Terengganu tu lagi ramai penduduk, lagi padat. Mungkin udara dia lebih tercemar daripada Dungu. Dungu ni masih sama lagi mungkin sebab banyak-banyak lagi pokok-pokok di jalan tak. Okey, banyak antara punca-punca
pencemaran antara dia adalah, kalau kita tengok sekarang ni, di atas jalan raya penuh dengan kenderaan macam-macam jenis kenderaan. Ada kereta A, ada kereta B, ada kereta C, ada kereta D. Orang kaya pakai kereta A, orang sederhana pakai kereta B, orang kurang kaya pakai kereta C. Tapi semua boleh dikatakan di penduduk di Malaysia ni pakai kereta. Setiap rumah tu ada satu kereta. Okey. Jadi bila penggunaan kenderaan ni semakin hari semakin tambah, sebenarnya kualiti udara kita semakin berkurang. Sebab apa? Dalam kereta ada enjin dah. Dalam enjin ada guna bahan api. Bahan api tu dia kena lakukan proses pembakaran. Bila lakukan proses pembakaran, dia akan membebaskan sisa-sisa yang mungkin akan merosakkan kualiti udara. Antara yang dibebaskan oleh kenderaan, kilang pun sama. Dia nak hasilkan suatu benda lah, contohnya kilang besi. Dia nak buat pintu kereta, dia nak buat pisau, semua banyak lah dia nak hasilkan lah. Kilang besi dia perlukan pembakaran, bakar besi kan. Jadi dalam masa yang sama, bila ada pembakaran, maka terhasillah bahan-bahan pencemar seperti asap, jelaga. Tahu tak apa itu jelaga? Jelaga tu kalau kita tengok lilin kan, lilin macam ni, lilin itu dia ada api lilin ni. Lepas tu ada asap hitam naik sini. Itu kita panggil jelaga. Kalau zaman dulu, zaman saya duduk di rumah dulu di kampung, pada waktu malam kita pasang pelita saja untuk tidur. Kalau zaman sekarang ni ada lampu tidur lah. Lampu tidur, lampu malap, kita tidur dalam keadaan yang malap. Okey lah. Kalau tidur gelap terus mungkin kita rasa lemas ke apa dah. Jadi untuk mengelakkan daripada rasa lemas gitu, dekat rumah saya tu adalah pelita. Dalam pelita tu ada minyak tanah. Minyak tanah tu minyak yang digunakan oleh kapal terbang untuk terbang. Lepas tu dia terbakar. Bila dia terbakar tu nyalaan dia nyalaan warna kuning. Bila nyalaan warna kuning ni bermaksud pembakaran tu adalah pembakaran yang tidak lengkap. Lain daripada dapur gas rumah kita. Kita buka tu dapur gas tu api warna biru tak. Warna biru tu adalah pembakaran yang lengkap. Bila pembakaran lengkap dia hasilkan suhu yang lebih panas lah. Kalau warna kuning tu dia tak lengkap, maka dia akan hasilkan jelaga. Jelaga ada asap warna hitam naik tak. Lepas tu masa pergi sekolah, pagi tu kalau korek hidung ni penuh dengan asap warna hitam. Tu jelaga. So antara bahan pencemar lain seperti habuk. Habuk berterabur kalau kita tengok di rumah, di kereta rumah. Kalau tak bawa 2-3 hari kita tengok penuh habuk atas kereta. Daripada mana? Daripada keadaan sekeliling berlaku pembakaran. Lagi karbon monoksida. Karbon monoksida ni adalah gas yang beracun. Contoh kalau kalau awak start motor, awak hidu exhaust. Asap exhaust motor tu, karbon monoksida. Saya beri masa 20 minit je awak hidu. Saya rasa mungkin awak innalillah kalau hidu terlalu banyak karbon monoksida lah. Lagi karbon dioksida, pembakaran boleh menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tu pula dia boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kalau kita tengok sekarang ni pun di kawasan rumah kita terlalu panas tau. Panasnya lah tengah hari ni. Sebab apa? Sebab terlalu banyak karbon dioksida yang memerangkap haba. Karbon dioksida ni kelebihan dia ataupun bahaya dia boleh memerangkap haba. Haba masuk dia tak boleh keluar.
menjadi panas dalam. Okey, lagi sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni lagi lah. Kita ambil warna merah. Sulfur dioksida tu adalah gas lagi bahaya bila dia masuk dalam udara kita. Lepas tu naik ke atas, dia boleh larut di dalam awan. Bila larut dalam awan, ada sulfur, hujan, turun hujan, dia akan menghasilkan hujan asid. Benda pada kulit kita akan melecup. Kawasan biasa ni hujan asid ni adalah kawasan kilang-kilang. Nak beli rumah nanti, beli jauh daripada kilang-kilang yang keluar asap. Beli jauh. Sebab apa? Sebab asap tu adalah asap sulfur dioksida. Bila dia bercampur dengan awan, turunnya hujan, dia boleh menghasilkan hujan asid. Lagi nitrogen dioksida, plumbum. Plumbum ni adalah sejenis logam yang berbahaya juga. Kalau bercampur dalam makanan boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Lagi, kalau kita lakukan pembakaran terbuka antara punca-punca lagi, ataupun isap rokok, ataupun kita saja dibakar hutan, sebab tengok hutan tu banyak pokok, serabut rasa dibakar. Tapi yang bakar tu adalah menyebabkan kerosakan berlaku. Dia mengeluarkan habuk, jelaga, asap, zarah-zarah logam yang mungkin merosakkan kualiti udara dalam masa yang sama, menyebabkan kita merasa sangat tidak sihat. Antara rasa yang tidak sihat adalah seperti kita batuk-batuk, kita apa lagi? Kita rasa sesak nafas, kita rasa macam tak cukup oksigen. Tu boleh membahayakan kesihatan kita. Lagi tapak pembinaan, kalau beri katakanlah orang tengah renovate rumah awak awak rasa sangat tidak selesa. Sebab apa? Habuk terlalu banyak, habuk daripada sini-sini. Lagi kilang asbestos. Kilang asbestos tu adalah kilang yang buat atap rumah tu, atap steh atau semua tu. Okey, lagi kuari batu kapur. Kuari batu kapur ni biasa dia buat apa tu, mozaik. Bila batu kapur ni dia banyak habuk lah. Siapa yang kerja situ banyak kadang-kadang akan dapat penyakit. Okey, lagi semburan pestisida. Semburan pestisida ni apa? Semburan racun. Kalau pergi dekat Cameron Highland contohnya Cameron Highland tu dia banyak kawasan pertanian situ. Ada banyak strawberry, ada banyak teh, Tapi kalau awak jumpa air yang mengalir, nampak jernih, jangan awak pergi minum. Sebab apa? Sebab terlalu banyak bahan pencemar. Dia nak menghasilkan strawberry yang comel-comel tu, dia tumbuh racun, sombong. Racun tu turun bersama air masuk ke dalam sungai. Sebab itulah di Cameron Highland kita rasa dingin, tapi pencemaran dia agak tinggi situ kan. Okey, pertanian. Lagi loji kuasa nuklear. Okey, loji kuasa nuklear ni sebenarnya dia menyumbang tak banyak pun pencemaran kalau kita jaga dengan betul. Tapi kalau dia bocor boleh menyebabkan pelbagai kemudaratan lah. Okey. Lagi antara yang merosakkan lagi bila penggunaan alatan di rumah seperti alat pendinginan udara, seperti sejuk, semburan aerosol. Kita boleh spray tu. Spray, sebenarnya dalam spray tu juga adalah banyak mengandungi gas yang boleh mencemarkan alam sekitar seperti fluorokarbon, CFC. CFC ni boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, bila lapisan ozon semakin nipis, akan banyaklah cahaya ultraviolet, sinar ultraviolet itu akan masuk ke dalam atmosfera dan menyebabkan pelbagai mutasi.
Kalau kita tengok sekarang ni banyak tau anak-anak yang cacat. Anak-anak yang cacat. Antara kesihatan yang berlaku disebabkan oleh kita terdedah kepada berbagai sinaran-sinaran radioaktif. Pada sinaran-sinaran radioaktif. Okey, lagi udara yang tercemar. Udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Okay. Ini definisi kepada udara tercemar. Boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Itu poin dia. Berbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Okey, kita boleh cegah dia. Okey, punca dan kesan buruk kepada pencemaran. Nanti kita tengok cara untuk mencegah pencemaran. Okey, kesan buruk pada yang kita jelas kita boleh tengok adalah pada kesihatan manusia. Kesihatan haiwan tu kita boleh nampak jelas juga. Kalau pergi ke kawasan Kemaman tak? Kawasan Kemaman dekat KSB. Saya perhati banyak. Tak ada apa hidupan di udara. Maksudnya burung-burung tu macam tak kelihatan. Sebab di kawasan tu mungkin terlalu banyak pencemaran, jadi burung terpaksa lari dan berhijrah ke tempat lain. Saya pergi tu 3 kali dekat kawasan KSB. Saya tengok, tak ada burung masih ni. Burung gimana? Kalau pergi ke kawasan yang lebih banyak hutan-hutan pokok-pokok sikit, baru nampak burung. Okey. Asap dan jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas. Sesak nafas. Siapa sini pernah berasa sesak nafas? Saya pernah rasa sesak nafas. Rasa macam nyawa saya sikit lagi tak ditarik. Bahaya ni sesak nafas. Okay. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan. Kita tengok ni ada 30 orang saja yang masuk ini. Mana lagi orang lain tau. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan dengan salur pernafasan. Bila masuk dalam sistem pernafasan kita ni ada penapis tau. Antaranya di depan. Masa di depan nak masuk tu ada bulu hidung yang menapis lah. Bulu hidung tu tapis udara sebenarnya. Kalau kita tengok, banyaknya tahi hidung. Tahi hidung tu adalah daripada habuk-habuk yang terperangkap tu. Habuk terperangkap campur pula dengan mukus yang dihasilkan dia jadi ketuk-ketuk. Okey. Dan kalau terlalu banyak udara tercemar ataupun terlalu banyak udara yang disedup, dalam dia ada bahan-bahan lain, dia tak boleh untuk nak tapis semua. Ada juga yang masuk. Maka dia menyebabkan penyakit yang berkaitan salur pernafasan. Salur pernafasan kita ada tracheal, ada bronchial, ada macam-macam tau. Jadi karbon monoksida yang terlebih kalau kita terhidu terlalu banyak asap kenderaan, yang pertama kita akan rasa sakit kepala. Contohnya kalau di KL tau. Di KL duduk di kawasan tengah-tengah bandar tu, udara dia tak berapa sihat, awak rasa sakit kepala, migraine. Sakit kepala, lagi kerencatan akal. Last sekali, kalau terlebih dia akan membawa maut. Maut terus. Banyak lah. Zarah asbestos, kalau kita tengok shilling rumah kita. Shilling, kalau gaji shilling, contohnya awak kerja tukang rumah, ikut ayah pergi buat rumah tak. Gaji shilling tu yang biasa habuk-habuk yang halus-halus tu. Masuk dalam tu menyebabkan kanser paru-paru. Bahaya sebenarnya tu. Zarah asbestos tu dia membentuk sebuah kristal yang bila masuk dalam paru-paru kita dia tutup paru-paru kita. Menyebabkan kanser paru-paru. Zarah plumber pula kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Itu bahaya dia plumber. Tadi asbestos boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey. So banyaklah kesan buruk daripada pencemaran udara ni. Itu pada kesihatan manusia. Kalau benda lain, kalau hujan asid kena pada rumah kita, dia boleh menghakis struktur bangunan. Hujan asid menghakis struktur konkrit dan batu kapur. Mungkin dekat rumah ni kita tak pernah dengar lagi tak hujan asid.
Tapi di kawasan-kawasan yang industri yang run terlalu kuat, kita boleh nampak dia punya pencemaran asid, hujan asid. Lagi hujan asid ni boleh menyebabkan pengaratan besi. Pengaratan besi. Besi ni kalau berkarat tau, dia pun mengalir dalam air. Contohnya kalau hujan, benda besi berkarat, dia pun masuk dalam air. Awak pun ambil air tu awak minum. Apa akan jadi? Macam-macam jenis penyakit akan timbul. Mungkin jadi penyakit taun, cirit berit, muntah-muntah. So, berbahaya, last sekali akan berbahaya balik kepada manusia juga. Berbahaya ke kesihatan manusia. Okey. Punca buruk dan kesan buruk pencemaran udara. Okey. Tumbuhan dan haiwan, hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Memang bahayalah kalau hujan asid ni. Kalau dia duduk atas tanah, dia berasid pada tanah jadi tak subur. Okey. Hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Dalam air tak ada kehidupan. Kita tengok air tu jernih, tak ada kehidupan. Tak. Jentik-jentik pun tak ada dalam air tu. Tapi air tu jernih. So ada something wrong lah pada air tu. So kita kena uji dia balik kalau kita nak guna. Tak. Kalau katakanlah awak pergi dalam hutan, awak jumpa satu tasik. Macam mana awak nak pastikan tasik tu air dia boleh diminum? Siapa tahu? Kita jumpa tasik, kita tengok air jernih, kita tak boleh teguh dia cedok air minum. Dia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit lah. Kalau awak tak ada ilmu survival di mana. Sebab tu di sekolah kita kena masuk penakar, kena masuk PBSN, apa lagi, cadet polis lah. Tujuan dia masa aktiviti kokong ni, kita akan didedahkan dengan pelbagai jenis pelbagai jenis aktiviti lah. Aktiviti survival, aktiviti kalau berlaku kecemasan dah. Okey, katakanlah awak ni negara kita ni satu hari huru-hara dah. Huru-hara terpaksa kita tak boleh duduk rumah. Rumah kita kena bom contohnya. Macam Palestin, terpaksa lari. Mari pergi ke celok bukit ke dalam hutan. Kita jumpa satu tasik. Adakah tasik tu kita tengok jernih, kita boleh minum air dia? Macam mana kita nak tahu air dia boleh diminum? Tunggu. Siapa tahu? Orang pengakar, orang PPSN, orang mesti dia tahu. Macam mana kita nak pastikan suatu air di dalam satu tempat tu boleh diminum? Siapa tahu? Siapa boleh respon? Buka mic, respon. Salah tak apa, tak ada masalah, salah tu. Sebab siapa tahu? Senyap ya. Right. Siapa nak jawab? Seorang? Ada tak? Syawal. Zul Syawaluddin ada? Tak ada. Dia tidur. Ada je. Syawal, macam mana kita nak tahu air tu betul-betul selamat? Tak tahu. Kalau air tu macam jernih, macam boleh diminum, tapi kita minum tiba-tiba sakit perut. Ataupun tiba-tiba kita rasa badan kita tak selesa, tengok perut tu habis, ada asid punya dalam air. Okey, petua kalau kita masuk dalam pergi suatu tempat,
Kalau kita nak tengok air itu betul-betul jernih, betul-betul boleh diminum, yang pertama kita tengok ada tak pepatung. Pepatung. Kalau tasik, kebanyakan tasik akan ada pepatung. Kalau tiba-tiba kita pergi tasik itu, tasik ni air yang bertakung. Kalau tiba-tiba kita pergi tasik tu, sunyi je, tak ada pepatung, tak ada. Itu maksudnya tasik itu air dia adalah air yang tercemar. Kita kena perhatikan. So itulah petua dia. Kita masuk pengakap, dia akan ceritalah ilmu survival di dalam hutan. Okay. Kalau kita tengok pokok yang mengeluarkan air, kita tak boleh terus minum air yang dikeluarkan tu, mungkin dia beracun. Kita kena tahu pokok jenis apa. Sebab tu kalau saya suka masuk program-program hiking, program-program perkemahan. Dulu sekolah kita akan ada setiap tahun akan ada perkemahan perdana kami. Kita berhimpun di padang, kita buat perkemahan. Pada malam tu kita masuk sendiri, kita belajar, kita aktiviti survival, letak dalam hutan. Tapi sekarang ni musim pandemik ni, kita tak boleh nak buat lah aktiviti gitu. Okay, jadi saya suka masuk jambori. Siapa sini pernah masuk jambori? Peringkat antarabangsa ke, peringkat negeri ke. Dan kalau kita tengok, Persatuan Pengangkat Terengganu adalah salah satu persatuan pengangkat yang sangat aktif. Dia menganjurkan banyak jenis jambori yang antarabangsa. Kita tahu lah, sesi awak ni pernah dah join. Okey? Kita tengok pembebasan asap dari kilang, exhaust kenderaan, pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Jerebu ni biasa kalau dia tak tahu akan berlaku jerebu di negara kita. Bukan kita yang buat, Indonesia yang terbakar, tapi asap dia tu sampai ke Malaysia. Pada tahun bila sekolah terpaksa ditutup sebabkan jerebu. Tapi sekarang ni sekolah terpaksa ditutup disebabkan COVID-19. Dulu ada sebab jerebu. Okey, karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni, kalau orang tanya apakah maksud kesan rumah hijau, pemanasan global itulah. Pemanasan global. Kesan rumah hijau ni bila banyak karbon dioksida, dia akan merangkap haba. Okey, klorofluorokarbon pula menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kalau penipisan lapisan ozon bukan penyebab berlakunya pemanasan global. Okey, penipisan ozon dia menyebabkan sinar ultraviolet terlebih. Bila sinar ultraviolet terlebih, banyaklah dia boleh menyebabkan kecacatan pada bayi, kanser kulit. Lagi gas sulfur dioksida dengan nitrogen dioksida ni adalah gas yang menyebab hujan asid. Okey, langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran. Yang pertama, negara kita ada undang antara dia, siapa yang melakukan pembakaran secara terbuka boleh didakwa. Contohnya awak duduk di kawasan perumahan, tiba-tiba awak bakar tepi rumah. Kalau jiran awak tu adalah jiran yang prihatin, dia akan report ada pihak berkuasa akan datang dan saman awak. Kita tak boleh lakukan pembakaran. Sampah-sampah yang ada sepatutnya kita kutip, letak dalam satu bekas, kita buang di kawasan buangan sampah, dan akan ada majlis daerah ke, majlis pembandaran ke akan datang ambil, dan dia akan lakukan pembakaran di satu tempat yang sangat jauh nak elakkan berlakunya pencemaran udara. Kalau kita lakukan pembakaran di merata-rata, maka pencemaran udara cepat tersebar.
Okey, denda kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Ada juga jenis mak motor, mak repik ni dia suka exhaust yang kuat dan keluarkan asap yang banyak. Kita boleh saman juga dia. Tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Kilang-kilang ni biasanya dia buat di kawasan yang jauh daripada perumahan. Okey. Lagi kita melalui pendidikan. Pendidikan macam mana ni sekarang ni yang kita belajar ni untuk membuatkan kesedaran kepada semua bahawasanya jangan lakukan pencemaran. Okay, pendidikan di sekolah mengatakan pencemaran udara dan langkah-langkah pengawalannya seperti anti merokok. Saya harap student-student saya yang ada dalam ni tak ada seorang pun yang isap rokok. Okay. Tak ada faedah langsung isap rokok. Baik cari benda lain, baik beli aiskrim, isap aiskrim. Baru dia tidak tahu. Isap rokok ni beli pakai duit dah. Lepas tu ambil bakar pula. Seolah-olah macam kita bakar duit kan. Okay. Dalam keluarga saya tak ada seorang pun yang isap rokok. Alhamdulillah. Okay. Galakkan menggunakan pengangkutan awam dan berkongsi kereta. Dekat Kuala Lumpur sekarang ni banyak pengangkutan awam. Kan? Kalau kita nak guna kenderaan sendiri, jam. Nak pergi kerja 2-3 jam baru sampai tempat kerja. Jadi mudah kita naik kereta api, mudah kita naik train, mudah kita naik Grab, lebih cepat. Okay. Melalui sains dan teknologi, sekarang ni banyak mengurangkan pencemaran, teknologi kereta hybrid. Mungkin mak ayah awak ada pakai kereta hybrid. Okay. Teknologi peti sejuk yang menggunakan hydrofluorokarbon HCFC menggantikan fluorofluoro. Pemasangan penapisan cerobong asap pada kilang, penukaran permangking pada kenderaan motor. Sekarang ni banyak dah. Kalau kita beli tu dia macam hybrid dah. Jadi asap yang dikeluarkan pun kurang dah menghasilkan karbon monoksida. Okey. Menggantikan kaedah penggunaan pesticide ataupun penggunaan racun serangga ni dengan kawalan biologi. Contohnya kalau kita nak kurangkan tikus, kita boleh bela burung hantu. Burung hantu. Kalau kita guna racun boleh juga, tapi banyak pencemaran lain berlaku. Okey, maka tamatlah untuk bab 7. Okey. Itu antara dia punya konten ataupun isi-isi kandungan yang terdapat dalam bab 7. Okay. Saya nak tanya, belajar-belajar di rumah ni buat ada nota? Saya tak boleh nak sembok nota. Kalau dekat sekolah memang saya akan suruh buat nota. Bila kita buat, kita macam belajar ni kita kena ada kita kena tambah dia punya ilmu kita belajar. Cara kita tambah ni kita tulis kan. Kita tulis apa yang kita belajar. Tapi sekarang ni saya tak tahu. Sekarang ni macam mana? Hanya dengar saja ke ataupun on telefon lepas tu tinggal dibuat benda lain. Tak tahu juga. Harap. Okey. Saya harap awak dapat buat nota lah. Okay, buat nota yang ringkas, tak semestinya nota kita salin semua. Kita salin yang ringkas-ringkas yang mudah difaham. Right. Boleh faham semua? Boleh. Boleh ke? Boleh. Boleh. So kita dah habis bab 7. Kita ada bab 7. Nanti hari kami ni kita akan masuk bab 8 pula. Kita ada berapa? 9 bab. Kita nak tamat dah kita ni. InsyaAllah kalau buka sekolah nanti kita boleh buat pelbagai jenis latihan. Okay. So itu saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada hari apa? Hari Khamis ya. So kita akan berjumpa balik pada hari Khamis. Okay, so saya tak berilah kerja pada awak pada hari ni sebab saya nak suruh awak siapkan nota-nota
7 buat keadaan dalam keadaan yang comel-comel. Buka sekolah nanti insya-Allah saya akan semok. Alright. Ni kalau beri tegasan tu yang menghantar adalah orang yang sama saja. Orang yang tu dia senyap, dia tak tahu duduk mana, duduk di planet Marikh tu, duduk planet Mustari ke, tak tahulah. Okey, sebelum left, tolong tulis nama beserta dengan kelas di ruangan chat. Nama dan kelas. Okey. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Okey. So kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As subhanallah jangan lupa tulis nama dan kelas tulis nama dan kelas. So yang dah tulis boleh left. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Rambo.
Itu ya.